Allahumma ta'alaina This call is now being recorded. alaina min rahmatika ya arhamar Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna Allahumma ahdina fiddin بالآخية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam. Nampak tak skrin yang Ustaz tunjuk ni depan ni? Nampak. Okey, bagus. InsyaAllah hari ni kita akan mulakan semula. Kita akan ulang semula pelajaran akhlak kita yang kita dah habiskan masa kita kat sekolah hari tu. Tapi hari ni kita akan ulang semula lah. Ulang mungkin buat kali yang ketiga tak silap Ustaz. Sebab kamu dengan Ustaz Wan pun dah habis. Tak habis lagi kan dengan Ustaz Wan itu kan? Oh, belum habis. Tapi yang ni kita ulang mungkin buat kali kedua lah. Okay, so hari ni tajuk yang kita akan belajar adalah adab menziarahi orang Cik. Okay, siapa pernah kat sini yang ziarah orang sakit? Siapa yang sakit Azania? Siapa yang sakit? Siapa? Kamu ziarah siapa? Saya. Ha? Tak tahu. Tak tahu? Kamu Saya pergi, pernah Ustaz cakap. kamu ziarah orang sakit tapi kamu tak tahu kamu ziarah siapa? Ke kamu ziarah sebagai apa, saudara se-Islam? Zalia, kamu ziarah siapa? Masa tu anak buah saya demam. Oh, anak buah. Okey, so anak buah lah yang kamu ziarah. Bagus. Hasan pernah ziarah orang sakit? Pernah. Siapa yang sakit Saya tu? ziarah diri sendiri Ustaz. Tu bukan ziarah, tu kamu yang sakit. Oh ya. Ni situasi bila kamu ziarah orang. Pernah tapi tak boleh. Kejap. Saya. Kan Alban. Suka sangat. Ada gambar saya kabur buat. Enggak mau kabur dah. Okey. Kalau kamu yang sakit tu cerita lain lah. Ini kalau kamu ziarah. Sebab apa? Sebab orang sakit dan orang yang ziarah orang sakit situasinya lain. Bukalah kameranya Hasan. Hasan dia punya kelabu. Dia punya kamera tu. Ya, kenapa kelabu tu? Kamu napeh ke buat kat kamera kamu? Okey, sebab apa? Sebab orang yang sakit dia tak ada dia yang dilayan tau. Dia orang yang dilayan ataupun dia orang yang disambut. Bukan disambut lah. Dia orang yang dia apa kata diziarah lah. Jadi kamu tak adalah adab. Kamu tak adalah beradab macam orang yang menziarahi kamu menjaga adab dia. Kan? Contohlah contoh Hasan. Okey, bagus. Kalau kamu kata kamu sakit, apa yang kamu tak suka bila orang yang ziarah kamu buat? Bila orang ziarah kamu, apa yang kamu tak suka orang yang datang ziarah kamu sakit tu buat? Kamu suka tak orang datang ziarah kamu tu ziarah lama-lama? Suka tak kakak? Kalau saya kalau dia bawa buah tangan suka. Buat tangan cerita lain. Ini dia datang lama gila. Lama gila dia tidur juga situ. Tak adalah tidur. Dia ziarah, dia sembang-sembang. Dia datang tu memang sembang kamu sampai 2 jam, 3 jam. Padahal kamu tengah sakit. Kamu suka tak? Tak. Kamu sakit apa masa tu? Sunat? Tak suka lah Ustaz cakap. Kamu sakit apa? Masa kamu sakit tu kamu sakit apa? Cali. Azalia jangan mesej. Kamu sakit apa? Saya sakit Cali. Cali. Charlie? Tak dengar lah Ustaz.
Cali. Cali tu apa? Tali ke cali? Cali. Cali tu apa? Saya tak pernah dengar pun Cali ni. Ha. Kamu ni biar betul. Cali. Semut warna hitam dengan oren. Oh, semut Cali. Oh, digigit kamu ke? Kat mata. Mak ai, dahsyat tu. Sampai kena pergi hospital Okey, tak apalah. Okey, so basically macam Hasan cakap tadi kan, kalau dia sakit, dia tak suka orang datang ziarah dia, ziarah lama-lama. Kan? Dia tak suka orang datang ziarah dia, datang cakap benda-benda kasar, cakap benda-benda yang tak elok, cakap benda-benda kuat. Kan? Cakap kuat-kuat jerit dalam tempat kamu rehat tu. Kamu suka tak Hasan agak-agak? Kan? Datang bilik kamu, "Oi Hasan, sihat ke? Oh, dah lama tak jumpa ni." Padahal kamu tengah sakit. Suka agak-agak? Tak. So itu sebab dalam etika ataupun dalam Islam kita ada adab bila kita nak ziarah orang sakit kan. Kita tak boleh suka-suka buat apa yang kita nak kan. Masa kita pergi ke rumah bukan rumah orang sakit, ke tempat orang sakit, kalau kat hospital lah, kalau kat rumah. Okey. So tak semestinya menziarah orang sakit tu orang kat hospital je. Kadang-kadang kat rumah pun kalau kita sakit, orang datang ziarah contoh kan, demam kan. Sama je. Walaupun kat rumah kita tak suka orang datang buat bising, orang datang cakap banyak, sembang sampai 2, 3, 4 jam. Betul tak Azan? Betul. Kamu pun Azalia, kalau kamu sakit, pernah tak sakit lepas tu orang datang ziarah? Pernah tak? Ke tak ada kawan yang datang ziarah kamu masa kamu sakit? Tak ada. Tak ada. Kalau ada, kamu mesti nak dia orang diam. Maksudnya tak adalah diam tapi cakap elok-elok sopan kan. Lepas tu jangan ziarah lama-lama. Aku tak larat ni, aku dah tengah sakit ziarah lama-lama kan. So benda tu yang kita akan bincangkan sebentar lagi dalam adab-adab menziarahi orang sakit. Okey. Ustaz minta Hasan mulakan dulu baca muka surat yang pertama tu. Buka kamera, Ustaz nak tengok kamera kamu. Gelap Kelabu. lah kamu. Mana dia kelabu? Okey, bacakan Hasan. Baca. Kelabu lah awak ni Hasan. Tak aku. Baca Hasan, cepat. Dia tak banyak masa ni nak start quiz lah. Memilih waktu yang sesuai untuk menziarah. Berziarah. Okey, yang pertama pilih waktu yang sesuai untuk ziarah. Jangan ziarah waktu-waktu yang orang sakit ni tidur contoh. Malam lepas isyak, lepas subuh contoh kalau orang nak rehat susah, ataupun lepas asar. Biasanya lepas asar waktu yang tak elok untuk ziarah. So waktu-waktu macam tu kamu jangan ziarah. Okey, yang kedua. Hasan. Ya. Memendekkan waktu berziarah. Yang kedua, pendekkan waktu kamu ziarah. Jangan ziarah lama-lama sangat. Kalau kamu nak ziarah kawan ke contoh Zaim sakit, lemah badan katanya, sakit jantung, tak tahulah kan, Zaim sakit apa kan. Jangan datang ziarah rumah dia, kamu ziarah lama-lama. Ajak main game lah, ajak pergi taman lah, padahal kawan tu sakit. Okey, yang ketiga. Salah. Ni. Mengucap kata-kata baik sahaja. Mengucapkan kata-kata yang baik sahaja. Hasan, Ustaz suruh kamu lah baca. Ustaz, nak tandas. Dandan. Pergilah tandas. Mengucapkan kata-kata yang baik sahaja. Jangan cakap benda-benda yang tak elok. Jangan cakap benda-benda yang menyakitkan hati pesakit. Ni kamu datang rumah dia, kamu ziarah dia, kamu cakap benda-benda yang buat dia sakit hati. Contoh? Contoh dia tengah sakit kaki. Kamu cakap, apalah kamu ni. Kaki pun tak kerti nak jaga. Sakitlah hati kawan tu. Dia kadang-kadang bukannya dia yang buat kaki dia tu sakit. Mungkin boleh jadi Allah takdirkan kaki dia tu sakit masa tu. Nak buat macam mana? Lepas tu kamu cakap benda-benda yang macam tu yang membuatkan hati dia sakit. Hati dia terguris. Ataupun kamu cakap,
Apalah, sakit je kerja kamu. Kan? Jadilah orang besar sikit. Kan? Kamu suka tak kalau kamu sakit, orang datang rumah kamu ziarah cakap macam tu. Apalah Zalia ni asyik sakit je. Tak nak belajar tu, tak nak datang sekolah tu. Kan? Eleh. Suka tak macam tu? Nak Tak kena ada belajar. siapa suka. Senang je. Kan? Semua orang marah. Kan? Tak jadi sakit lah lepas tu. Jadi gaduh ke. Elok sakit-sakit pop bertumbuk pula kamu. Sebab apa? Sebab geram. Kan? Kita duduk sakit dia kata kita macam-macam kan. Itu dia. Itu maksud Ustaz. Mengucapkan kata-kata yang baik je. Jangan cakap benda-benda yang buatkan dia sakit hati. Sambung. Berkata dengan. Macam mana Ustaz? Ha? Contoh kata-kata baik macam mana? Tadilah yang Ustaz cakap tu. Oh, kenapa? Apa yang menyebabkan sakit kaki ni? Contoh. InsyaAllah sihat dah tu. Lagi 2-3 hari insyaAllah sihat. Aku doakan kau cepat sihat insyaAllah. Macam tu lah kata-kata baik. Oh. Kan? Ni bukannya kutuk dia pula kan. Cakap apalah tak kerti jaga badan. Allah bagi badan kamu rosakkannya kan. Itu pula kamu cakap. Okay, sambung. Berkata dengan suara yang Berkata dengan suara yang lembut dan santai. berkata dengan suara yang lembut dan sopan. Bukanlah kalau kamu lelaki kamu cakap macam perempuan. Bukan macam tu. Kan? Bukannya hai Azalia sakit ke? Bukan macam tu. Tapi maksud dia berkata dengan lembut dan sopan ni, maksudnya kamu cakap dengan bahasa yang lembut, bahasa yang sopan. Kan? Tak macam orang sekarang kan, cakap je mencarut. Kan? Bodoh lah kamu ni. Asyik sakit aja kan macam tu. Itu bukanlah perkataan yang lembut dan sopan. Itu perkataan yang kasar orang panggil. Ada beza kata-kata yang baik dengan kata-kata yang lembut dan sopan. Kan? So, yang baik tadi tu macam saya cakap, kita cakap benda yang baik-baik je. Dia cakap benda-benda yang tak elok. Benda-benda yang membuatkan orang sakit hati. Ada pun berkata dengan suara yang lembut dan sopan ni, maksudnya kita tak cakap bahasa yang kasar. Kita cakap bahasa yang baik. Kita cakap bahasa yang sopan. Faham yang bahasa sopan tu macam mana? Macam kita cakap dengan guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz apa khabar? Ustaz sihat ke? Itu maksudnya bahasa yang lembut dan sopan. Kalau bahasa yang kasar, Ustaz. Ustaz sihat ke ni? Kan? Nampak macam tak okey, teruk je gayanya. Itu bahasa yang kasar lah. Tak berapa sopan. Faham? Faham tak Azalia? Faham ke tak? Hasan ada tak ni? Ada? Tadi? Video. Okey. Kemudian Hasan sambung. Nombor 5 tu. Nombor 5 ya kejap. Mendoakan orang yang sakit agar cepat sembuh. Itu dia maksud yang Ustaz cakap tadi tu. Bila kamu ziarah orang yang sakit, kamu kena doakan dia. Dan semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan kesembuhan yang segera, dan moga cepat sembuh insya-Allah. Itu doa-doa yang kamu kena berilah pada kawan kamu yang sakit kan, kalau kamu ziarah dia orang. Jangan doa benda-benda bukan-bukan pula kan. Semoga Allah lambatkan sembuh, dan semoga mati cepat kan. Kadang-kadang ada tau kawan-kawan ziarah kan, tapi dia buat lawak bodoh. Macam tu lah lawak bodoh. Moga mati cepat kan. Kamu ingat doa ni, bila kamu doa, dia akan menjadi satu satu doa yang akan makbul lah kan, kalau kena pada tempatnya kan. Sebab apa? Ada hadis Nabi SAW, Nabi tak bagi orang doa keburukan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang even mak ayah kita pun tak boleh doa untuk anak-anak dia keburukan, walaupun anak-anaknya buat benda tak elok ataupun dia marah dengan anak-anak dia. Dan contohnya kamu contoh sepahkan bilik Azalia, ataupun kamu rosakkan telefon mak kamu. Lepas tu mak kamu kata, aku harap Azalia ni putus dari tangannya nanti. Contoh mak kamu cakap macam tu. Astagfirullah. Na'udzubillah min zalik lah kan. Boleh makbul tak doa tu? Boleh. Kan? Boleh. Kalau doa mak kamu tu kena pada masanya. Sebab Allah dah letakkan masa yang akan makbul doa.
Kan kalau ada orang doa pada waktu tu. Jadi kalau mak kamu kebetulan doa tu, masa dia cakap, oh moga tangan Azalia ni tercabut. Kan, sebab apa? Dia rosakkan handphone aku. Kan mak kamu kata contoh lah. InsyaAllah mak kamu tak adalah doa macam tu. Tapi ni contoh. Kemudian doa yang mak kamu buat tu pula kena pada masanya. Masa tu masa yang makbul doa. Faham? Ni ulama' kata ulama' yang kata benda ni boleh makbul doa tu dan akhirnya nanti akan tangan kamu akan terputus. Dan sebab apa? Sebab Allah makbulkan doa mak kamu tadi. Dah lah mak kan, bukannya siapa-siapa, mak kamu sendiri. Tu sebab kan jangan doa yang macam-macam pada siapa-siapa pun ataupun pada kawan-kawan kita sekalipun ataupun terutamanya pada mak ayah kita lah. Doa yang baik-baik saja. Kan kalau kamu kadang-kadang tak suka ke ataupun marah dengan mak ayah kamu, jangan keluarkan kata-kata yang tak elok ataupun keluarkan doa-doa yang tak elok pada mak ayah kamu. Sentiasa doakan kebaikan. Okey. Itu yang kelima. Yang keenam last sekali. Hasan, sambung. Nanti kalau nanti habis dia kena. Nasihat. Sambung. Hasan. Memberikan kata-kata nasihat supaya berasa sabar dan bersatu baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi nasihat. Sabarlah ya Azalia. Hasan, sabarlah. Ini kan dugaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu bila dia uji hamba dia, maksudnya dia sayang. Itu dia nasihat-nasihat kepada orang-orang yang sedang sakit ni lah. Macam tu lah mesti kita nasihat kan. Sebab apa? Sebab dengan nasihat tu dia akan memberikan motivasi dan semangat lah pada orang yang sakit tu. Okay, settle bab adab-adab menziarahi orang sakit. Kita pergi pada dalil menziarahi orang sakit tu. Apa dia sunnah ataupun apa dia contoh sunnah Nabi yang Nabi SAW buat kan, ataupun apa yang Nabi sebut yang berkait dengan menziarahi orang-orang yang sakit. Bacakan Azalia. Bacakan dalil tu. Buka kamera ya, guys. Tak nampak muka kamu ni. Dua-dua ni tak nampak. Buka Hasan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila maridan aw zarahatan lahu Fillahi nadahu mudadin bi anti ta'tibata wa taba masyaka wa min jannati manzila. Sesiapa mengunjungi mengunjungi yang sakit atau menziarahi saudara seagama. Betul. Maka bersuara kepadanya. Berseru kepadanya. Baik engkau dan baik perjalanan engkau dan sesungguhnya engkau akan ditempatkan dalam syurga. Itu dia. Nabi SAW kata, siapa yang menziarahi saudara seagamanya, tak kisahlah sepupu ke, mak ayah ke, ataupun orang luar yang kamu tak kenal tapi dia Islam. Dia ziarah. Maka malaikat berseru pada dia, baik engkau dan baik perjalanan engkau. Dan sesungguhnya engkau akan ditempatkan dalam syurga. Malaikat kata, baik engkau ni baik dan perjalanan yang kau buat ni pun baik. Dan maka sesungguhnya engkau akan ditempatkan di dalam syurga. InsyaAllah, Allahumma amin. Doakan semoga kita semua ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, Hasan bacakan doa menziarahi orang sakit tu. Dia mute Ustaz. Speaker saya ni tak kuat.
Kuatlah. Baca. Kejap. Esok nanti masa habis. Hasan, cuba letak kamu punya phone tu elok-elok. Jangan gerakkan dia. Jangan letak je straight je tengok. Kamu baring tu ha. Allah. Janganlah baring. Ustaz dah cakap dah jangan baring. Hasan, Ustaz bagi tahu mak ayah kamu kan. Waalaikumsalam bersabda. Cepat dah. Bagi Hasan baca. Hasan baca Zalia. Ustaz tak okey. Dalil Doa ni, doa menjarahi orang sakit. Ya. Dalil. Doa bukan dalil. Allahumma rabban nasi ashib. Allahumma rabban nasi ashibi ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifa'ah illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Maksudnya? Dah. Maksudnya, wahai Allah. Cepat Hasan, baca maksud. Wahai Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah sakitnya. Sembuhkanlah dia. Sembuhkanlah dia. Sembuhkanlah dia. Engkau Tuhan yang menyembuh, Tuhan yang menyembuhkan. Tidak ada yang menyembuhkan melainkan Engkau. Dengan sembuh yang tidak dan sakitnya. Okey. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim. Maslam dah. Okey, Azalia baca fadilat beradab ketika menziarahi orang sakit tu. Apa yang kamu akan dapat kalau kamu jaga adab kamu bila kamu menziarahi orang sakit? Cuba baca kan. Sukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, yang kedua. Salam. Yang kedua. Itu klise benda biasa. Dalam fadilat dan akibat mesti ada disukai. Bila kamu buat benda baik mesti ada disukai Allah. Akibat dia mesti tidak disukai. Senang. Okey, sambung. Yang kedua. Sana. Dah baca dah Ustaz. Yang kedua. Dapatkan jalan pahala. Okey, dapat yang ketiga. Dapat mendoakan kesembuhan pada sakit. Okey, dapat doakan kesembuhan. Yang keempat. dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang biasa ziarah, jaga adab bila ziarah, Allah akan murahkan rezeki dia. Sebab apa? Sebab dia memudahkan urusan orang lain. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW sebut, siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Mudahkan urusan ni termasuklah dimurahkan rezekinya. Dan kadang-kadang dengan murahnya rezeki kamu, urusan kamu akan mudah. Jadi banyakkan banyakkan memudahkan urusan orang lain supaya Allah memudahkan urusan kita. Bukan di dunia saja, bahkan di akhirat juga. Okey, sambung yang kelima. Mengeratkan hubungan silaturahim. Yang keenam. Sebelum tu, tahu tak silaturahim tu apa maksudnya? Buat baik. Kan, silaturahim tu adalah hubungan sesama saudara Islam tu. Itu masuk silaturahim. Tali persaudaraan. Itu masuk silaturahim. Tali persaudaraan. Okey, sambung. Menggembirakan pesakit. Bila kamu ziarah, kamu jaga adab ziarah, kamu akan menggembirakan pesakit yang diziarahi. Kelas sekali memberi semangat
masuk Hasan. Dah lama lah. Cepatlah sekali. Azania. Papai semangat kepada Memberi semangat kepada pesakit. Okey, Hasan. Baca akibat. Sebab kita nak mulakan kuis Akibat. ni. Tidak disukai Allah dan Rasulullah. Okey, simple. Tadi disukai Allah, akibat tidak. Okey. Nombor 3. Menyusahkan hati pesakit. Okey, last kali. Mengagursi Menggures hati keluarga pesakit. Okey, bagus. Okey, kamu dah ingat dah. Kita dah baca daripada awal sampai habis. Dan Ustaz yakin kamu semua tahu, hafal. Bukan hafal lah, kamu faham lah. Tak perlu hafal pun tak apa. Kamu faham ni, insyaAllah kamu dah boleh jawab dah soalan kuis nanti. Okey, jadi semua boleh bersedia dengan kuis. Ustaz akan Ustaz akan hantar link dekat dekat message chat. Okay. Jadi semua boleh tengok kat chat. Okay, message. Macam mana nak bagi chat lah, Ustaz lupa kah? Oh ni, atas ni. Tak apa. Okey, bersedia Okey, tengok dekat chat. Ustaz nak semua tekan link yang Ustaz bagi tu. Ustaz bagi kamu 10 minit saja untuk menjawab soalan dalam kuis ni. Soalan kuis ni. 10 minit sahaja dan dalam kuis tu ada cuma 10 soalan sahaja. Jadi sila jawab sekarang. Bermula daripada sekarang kamu dah boleh buka dan boleh jawab dah. Dah start ke Zalia? Hasan? Oh Hasan, Zalia dah start ke? Dah start jawab ke? Dah. Hasan dah ke? Mana Ya, saya dah start jawab. Okey, teruskan jawab. Eh, 10 minit kita akan habis dalam pukul 11.45. orang sakit dah 2 jam. 2 jam. Mama dia waktu sikit. Orang sakit kata-kata dengan suara lah. Ustaz, yang ada ni apa Ustaz? Ada apa? Yang Yang ada lebih. OTHER. Ha? OTHER tu apa Ustaz? Dia suruh buat apa? Tak, tu tak payah jawab. Tu tak payah jawab yang tu. Okey. Tu bukan soalannya. Berikut membuka adab mengenai orang sakit kecuali buat sejarah. Ustaz. Memendakwakan tu apa? Benda? Memandangkan apa? Tu. Memandangkan. MEMENDEKKAN. Soalan berapa tu? Meh, saya tengok jap. Kedua. Memendekkan. Oh, memendekkan waktu sejarah.
Okey, ada lagi tak? Ada tu. Ustaz dah buang dah. Cuba tengok ada tak? Apa benda Ustaz? Yang ada OTHER tu. Ada lagi tak? Tak ada dah kan? Ada? Ustaz baru buang. Patutnya dah tak ada dah. Buat. Ya. Yang tak ada kat nombor 3 je. 1, 2, 5, 6. Ada. Mana tak faham? Hah? Apa benda kamu tanya apa ni tak faham? Tak dengar? Tak. Ustaz belum buang lagi. Ada je lagi. Tapi Ustaz baru tengok ni. Dah ada balik dah. Dah tak ada. Ada lah Ustaz. Sebab kamu tak refresh. Kalau kamu refresh, akan tak ada dah tu. Sebab Ustaz dah buang dah. Ustaz, ada yang no correct answer, Ustaz. Ada yang apa? No correct answer. Nombor berapa? Nombor 5. Sekejap, yang no correct answer tu nombor 5 sahaja. Nombor 5 dengan nombor 5 sahaja no correct answer tu. Okey, dia tak tengok. Dia cakap tak ada jawapan. Semua salah dia cakap. No correct answer. Ada ketika mencari orang sakit. Nombor 5 Ha. Memberi semangat kepada pesakit. Oh, ya ke? Saya jawab yang tu salah, saya jawab ni salah. Saya jawab 4 pun salah. Dia cakap no correct answer. Saya dapat 16 markah. Kejap. Ya Allah, mana satu yang Okey dah, Asal dah letak dah correct answer dia. Nombor 5 je kan? Ha, nombor 5. Okey dah. tak sembuh Cuba jawab nombor 5 tu. yang sedang sakit. Tak boleh, saya dah submit. Mak Kamu jawab apa tadi nombor 5? Saya jawab dia cakap, sekejap, saya tengok balik saya jawab apa. Dan Saya jawab menyusahkan hati pesakit. Sebab dia kata merupakan yang berikut manakah yang berikut merupakan akibat jika tidak yang pertama jawapannya mengeratkan silaturahim. Lepas tu yang kedua memberi semangat kepada sakit. Yang ketiga menyusahkan hati pesakit. Yang keempat dapat menolong pesakit. Jadi maksudnya menyusahkan hati pesakit lah, sebab yang lain semua baik-baik. Yang ni je jahat. Jadi yang tu lah sebab dia kata manakah yang berikut merupakan akibat jika tidak beradab ketika menjadi orang sakit. Betul. Jawapan kamu betul lah. Ya, Zala dah Maksudnya apakah 18/20. jika kamu jaga ada ketika menjaga rakan kamu yang sedang sakit. Kamu membenci kamu dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Bahawa gelisah yang berarti ini sama-sama. Kau yang akan menjadi kata perkara yang tidak sabar ketika menjadi kata kamu yang sakit atau tidak disukai. Tiba-tiba dah betul dan nombor 5 ni. Dah betul kan dah? Sebab kita pernah mendengar anak kita mengenai orang lain. Okay, cepat seminit lagi Azalia. Kalau tak sempat terus submit. Masa sudah habis. Nak habis minit lagi ni. Kau banyak lagi ke? Tak dah. Dah habis dah. Dah habis dah. Okay, bagus. Okay, submit Jangan lupa tekan submit. Kenapa salah? Banyak salah. 10/20 je Ustaz. Tak apa. Boleh cuba lagi. Kamu ni tak faham ke Ustaz Ajar ni.
Ada. Baru ajar. Lepas ajar kamu terus jawab. Kalau esok Ustaz bagi kuis tak apa. Baru belajar tadi. 5 minit lepas. Kamu Azalia dapat berapa markah Azalia? Ha? 10. Enti dapat berapa markah? 10 apa 20? Ah? 10 apa Saya 20? Saya dapat 18/20. Okey lah tu. Kamu boleh cuba lagi Azalia, boleh cuba lagi untuk masa yang akan datang. Lepas ni kita ada lagi, bukan lepas ni lah, maksudnya next Apa class hadiah dia Ustaz? ada. Ah, Apa hadiah dia Ustaz? hadiah. Kita tunggu. Tunggulah nanti. Ustaz rasa tunggu seminggu. Lepas seminggu nanti baru akan bukannya Post Ustaz. Post je. Post je. Lagi. Wallahualam. Nanti Ustaz akan bagi tahu. Okey. Apa-apa pun itu saja, tahniah pada yang berjaya dan Tahniah Azalia. tahniah juga bagi yang tak berjaya. Bukanlah tak berjaya, 10 tu okey tapi tak cukup sebenarnya. Kamu boleh buat lebih baik. Bye. Okey, jadi kita jumpa minggu depan. Minggu depan pula. Kita jumpa. Bye. Assalamualaikum. Sabarlah dulu Hasan. Mak ai. Keluar malu. Dia punya adab memang tak ada langsung. Ya Allah ya Tuhanku. Teruknya lah Hasan ni. Sabarlah dulu Hasan. Ustaz tak suruh keluar lagi kan. Kamu tak baca lagi doa habis belajar. Kamu dah keluar awal dah. Baca dulu doa habis belajar Hasan. Jangan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa alaina min hazain rahmatika arhamar rahimin. Allahumma batinna fitik wa alifna wa'agina bil im wa zayyina bil him. Hasan, awak baca doa belajar lah. Taqwa wa jam. Macam mana Dah, saya dah baca. Allahumma inna na'udzubika. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yasha wa min du'ai la yusma wa min nafsi la tashba wa min ilmi la yanfa wa min haula'i arba. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita jumpa minggu depan. Kita jumpa hari lain insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum.